Saya kini berada di Pontian untuk menuju ke rumah responden kita di Kampung Kayu Ara, Pasong, yang mana dikatakan rumah responden ini agak jauh ke dalam menyebabkan tiadanya kemudahan atau utiliti asas di rumah beliau. Maka dengan ini Crew My House tak sabar nak ke sana untuk meninjau keadaan yang sebenar dan lihat apa yang boleh kita bantu. Bersama saya Syamsul Debat dalam sebuah rancangan yang bertujuan membantu mengubah kehidupan mereka yang kekurangan, iaitu My House. Bersama-sama tim My House, kita akan mengenal pasti, mengenali serta membantu membina kehidupan mereka yang terpilih kepada yang lebih baik. Nampaknya laluan ni sempit, tapi sampaikan kereta pun tak boleh nak lalu, jadi saya terpaksa berjalan kaki. Tapi sebelum tu ada satu menarik perhatian. Dekat sini kita nampak lorong Nur Dinar, slow, awas laluan kucing. Menunjukkan apa? Menunjukkan responden ni sangat penyayang, termasuklah kepada haiwan. Jadi mungkin banyak kucing peliharaan, kita tak nak nanti ada yang terkorban pula. Nampaknya kita berada di tengah-tengah kebun kelapa sawit dan bayangkan rumah responden lagi ke dalam lagi. Dalam keadaan ini, tuan-tuan sekalian, maka benarlah seperti mana yang dikhabarkan bahawa bila rumahnya jauh ke dalam, sukarlah untuk menerima bantuan, kemudahan ataupun utiliti asas. Kalau tengok daripada keadaan rumah ni, banyak yang perlu diperbaiki. Tapi yang menarik perhatian, di atas bumbungnya ada solar panel. Mungkin inilah jawapannya untuk masalah utiliti elektrik terutamanya. Inilah untuk mendapatkan kepastian, mari kita tanya responden sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersama dengan saya sekarang ni adalah Puan Arpah, ataupun yang biasa ni dipanggil sebagai Sal dekat sini. Satu yang menarik perhatian saya tengok ada solar panel dekat atas bumbung tu. Itu derma daripada kawan-kawan niaga besar malam. Puncanya sebab pasang solar panel, kalau tak? Sebabnya tak ada tiang elektrik. Asal nak tanya, yang ni berapa lama dah yang terbengkalai? Sejak 3 tahun lah. 3 tahun dah? Apa punca terbengkalai? Puncanya kena tipu satu. Lepas tu duit tak ada pun satu. Yang ni pula? Bilik mak. Bilik mak? Kalau ada rezeki panjang umur, rasa lah dia. Siap bilik air? Dekat dengan bilik air lah. Mudah untuk dia lah. Dia nak sendiri. Mana kata sini kemudahan elektrik memang tak ada lah. Tak ada. Sebab kita mohon pun tiang 15 tiang lebih anggaran dia orang cakap masa mula saya minta tu. Masa arwahnya ada lebih kan 10,000. Lagipun sini saya faham sebab saya rumah saya sebiji sahaja. Kena fahamlah takkanlah orang nak korbankan gara-gara satu biji rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kontraktor. Cik Hadi kan? Ya, saya. Macam ni lah, saya dah pun menemu bual dengan Puan Arpah, iaitu Cik Sal ni. Jadi keadaan rumah dia macam ni. Jadi makna minta tolong kita tengok-tengokkan. Mungkin kalau buat penambahbaikan lantai dia ni lah. Nampak ada jongkit-jongkit ni kan. Dan lepas tu begitu kat dinding-dinding ni. Nanti cuba tengok mana yang dah reput, mana yang berlubang tu kalau boleh ditambah baik kan. Okey, di kawasan yang inilah yang terbengkalai. Saya. Yang tak sempat siap dah 3 tahun tak siap. Jadi minta tolong jadi tolong tengokkan. Dia juga ni bilik mak ni, niatkan untuk bilik untuk mak dia. Dan juga dekat dalam tu ada bilik air. Jadi kita biar dia selesa untuk kegunaan dekat rumah ni. Jadi rasanya kalau tempoh 2 minggu rasa boleh selesai. InsyaAllah saya cuba. Sal ni yang saya kenal, dia ni orang yang kuat semangat. Terlalu gigih. Dia sebenarnya dia ni tak suka meminta-minta. Kemudian di sekitaran rumah dia ni, dia akan tanam semua sayur-sayuran kampung, herba-herba, dan herba-herba dalam kampung itulah yang dia terpaksa jual benda apa yang ada daripada kawasan keliling rumah dia untuk jualan dia.
yang pertama atau duit yang terakhir, saya memang tak guna. Saya lipat untuk tanda biar duit tu kita guna yang penting. Kalau dah terdesak sangat, kalau tak ada duit, nak makan baru ambil. Biasa kita guna untuk kebaikan macam bagi anak yatim derma ke, tambah barang ke. Biar berkat lah duit yang pertama tu dengan yang terakhir tu berkat. Itulah kelebihan yang ada pada dia. Walaupun dia hidup dalam keadaan yang tak seberapa, tapi dia boleh asingkan pendapatan yang ada walaupun sedikit dengan membeli barang-barang untuk kucing. Dia buatkan rumah kucing khas untuk kucing tu duduk dalam rumah. Dan dia jaga dengan seolah-olah macam kucing tu macam satu keluarga dia sendiri. Alhamdulillah lah benda ni, doa dia mungkin lagi makbul lah sebab binatang kan. Rezeki pula hari hijrah tolong saya. Kita tak semestinya sebab saya bagi binatang makan, kita pun tak tahulah ya. Kita tengok saya ni banyak sekat-sekat yang benda penyakit-penyakit, jadi kita usaha. Bukan monyet aja, binatang lagi. Apa yang ni lah kadang-kadang binatang anjing ke, kucing ke, apa yang mati tepi jalan ke, burung ke, saya akan ambil ke tepi kan. Jadi saya nampak benda ni walaupun dia susah tapi dia masih lagi nak membantu orang lain. Sedangkan sepatutnya kita yang bantu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So hari ini adalah hari pertama memulakan kerja-kerja. So apa strategi kerja pada hari ini? Dan hari ini saya akan buat apron lah, iaitu 2 kaki setengah daripada main building. Apron ni maknanya buat luar lah. Saya buat luar. Saya buat plastering. Apabila melihat kelautan ini, kita terbayangkan peribahasa lama. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Demikianlah halnya dengan kehidupan kita. Penuh dengan dugaan, rintangan dan cabaran. Kalau tak ada dugaan, tak ada rintangan. Lebih baik tak payah hidup. Apa yang penting, kita teguh berdiri walau di lambung ombak sekalipun. Kalau bukan kita, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Oh, Apa? baik, Alhamdulillah. Cik Edi. Ya. Nampak ceria, ramai orang hari ni. Itulah. Kita ada sukarelawan daripada GMS hari ini. Diorang datang gotong royong bersih-bersihkan kawasan ni. Ada yang tolong cat sekali. Pada permulaan kita sampai kita nampak dapati rumah ni memang tak terurus lah. Maklumlah bahawa Cik Sal ni seorang wanita dan dia menjaga seorang ibu dia lah. Jadi mungkin dengan pekerjaannya seorang peniaga yang selalu keluar, peniaga pasar malam. Jadi sudah tentunya dia tak ada masa untuk menguruskan rumah dia lah. Jadi oleh kerana itu kita ambil kesempatan lah untuk sama-sama membantu untuk menguruskan rumah dia, membersihkan rumah dia untuk nampak sempurna sikit lah. Tu lah semangat tu yang kita nak kerjasama gotong royong untuk bersihkan kan. Jadi bagaimana pula tentang progres perkembangan Okey Ustaz, kalau Ustaz tengok rumah ni? dinding ni dia simenkan, kasih licin. Dan cat Yang ni ni kasi lima ni belum lagi lah. ni belum licin lagi, tapi dah buat. Tapi belum licin. Dan bangunan yang terbengkalai ni pun dia dah simenkan. Betul lah, nampak dah buat undercoat apa. Dia kasih licin dan sebagainya. Sini pun sama juga Ustaz. Jadi dinding ni dia dah simenkan, kasih licin. Dan dinding papan ni undercoating semua dah buat. Ni tempat asal van pun ada Dulu dah. van dekat sini lah.
Dia pindah mana tu, alih ke sana. Alih kat sana. Kalau Cik Edi tengok rasa-rasa ni sempat tak siap sebenarnya dijadualkan? InsyaAllah lah. Dia akan cuba sedaya upaya untuk siapkan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah dia. Kita nampak progres pun agak pantas dan kita nampak kerja kuat dan juga adanya bantuan-bantuan daripada JMS untuk clearkan, ceriakan rumah ni. Jadi kita doa sama-sama mudah-mudahan rumah ni dapat disiapkan seperti yang dijadualkan dan dapat serahkan kepada Kak Sal ni dalam keadaan yang ceria dan juga selesa. Mudah-mudahan ya, kita sama-sama doakan. Dalam tempoh 20 kali pindah rumah ni, memang semua dengan mak. Ya. Jadi makna kata dengan mak ni, membela mak ni, dah berapa tahun dah kan? Jadi saya umur 17, arwah ayah saya meninggal tu, saya dah mula kerja lah. Saya umur saya 17, saya dah kerja sambil sekolah. Jadi dengan mak ni lah, dengan mak. Sekarang mak usia berapa tahun? 78. 78 tahun. Dia sakit dia yang paling utama sekali, dia sakit apa? Urat saraf lah. Saraf Dia lah. sejuk kan. Sebab sejuk lepas tu gigil tangannya. Setakat ni jaga mak ni susah ke ataupun boleh lah, tak adalah. Tak adalah susah sangat ke atau macam mana? Entah nak cakap pun orang tua kan. Orang tua lah. Kadang dia okey, kadang dia tak okey. Mungkin kalau boleh kongsilah dekat semua kan, apa rahsia kekuatan semangat sebab nak jaga mak ni? Sebab saya seorang aja anak dia. Kalau saya tak jaga, siapa nak jaga? Hari ini kita cerita tentang ujian. Dan kerana sesuatu ujian itulah yang akan membuka mata hati kita untuk menilai kita ni dekat mana. Supaya kita jangan putus asa dengan kehidupan kita. Kadang-kadang anak mak ayah kita saja bagi kita susah nak suruh kita buat apa. Suruh jumpa mak ni sekarang ni duit ni tak ada, duit ni tak ada. Dia nak biar anak mengadu kat dia. Allah saja uji kita, nak suruh kita mengadu pada Allah, bukan mengadu pada manusia. Allah takkan bebankan kita, melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang kita buat permohonan, minta dengan agensi-agensi tertentu, minta tak dapat. Buat macam mana? Tak ada rezeki. Buat macam ni sebab dia pun banyak permohonan yang nak dilayan. Kadang-kadang dalam banyak-banyak permohonan tu, kita punya permohonan tu tidak menjadi keutamaan pada ketika itu. Tak apalah, belum rezeki. Kita pun duduk dalam dunia yang tak sempurna. Tapi doakan yang terbaik. Dan bila kita pula dapat bantuan, syukur alhamdulillah. Jangan kita cakap, kau tengok siapa yang tolong aku. Harapkan dia. Tidaklah. Jangan macam tu. Tapi makna kita cakap, mudah-mudahan kita doa. Mudah-mudahan ada lagi orang lain yang dapat manfaat macam aku. Macam tu. Kan? Begitu juga, bila mana ada usaha yang kita boleh buat, kita usaha sendiri. Sampai berjaya. InsyaAllah boleh berjaya. Kita kena kuat semangat. Ujian akan datang. Ujian akan datang dalam hidup kita. Ujian inilah yang sebenarnya menjadikan kita manusia. Semangat yang paling saya suka adalah bila kita pergi ke mana-mana tempat orang susah, sentiasa ada. Sentiasa ada, bantu. Teruskan. Selagi boleh bantu, kita bantu. Hari ini merupakan hari penyerahan, hari yang cukup penting yang mana bersama-sama dengan saya pada hari ini, sebelah kiri saya iaitu Datuk Surveyor Haji Rosli bin Atan, Pengerusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dan sebelah kanan saya adalah Encik Zamri Maisa selaku pengurus projek kita. Encik Zamri boleh guide kita, tunjukkan bagi explain kepada yang bahagia Datuk Odin tentang keadaan rumah.
Okay. Kita bermula dengan kawasan sekeliling rumah ni. Kita perindahkan dan juga mana bahagian-bahagian yang reput tu kita cat, kita repair apa semualah nak bagi ada ceria, ya, elemen ceria. Di bahagian belakang ni ada elemen yang mana memerlukan sedikit masa untuk disiapkan. Sebab kita bagi kepada kontraktor dalam satu tempoh yang agak singkat dan padat dalam tempoh itu. Ada beberapa elemen yang kita terpaksa ambil kira di segi faktor tempahan dan juga faktor cuaca juga main peranan juga lah. Lepas penyerahan tu, Cik Sal telah berjumpa kepada saya. Dia pesan pada saya bila boleh habiskan atas kerja-kerja yang seperti pembinaan tangga dan bilik air dan pemasangan pintu. InsyaAllah saya dalam 3-4 hari ini saya akan selesaikan kerja tu. Memandangkan rumah Sal tu dia tidak ada tenaga, tidak ada pembekalan tenaga elektrik, jadi kerja tu agak rumit sikit. Jadi di segi percentage dia overall ni ada boleh dalam 85% tu kita dah capailah pada tahap tu. Dekat bahagian sini pula. Cat pun dah siap sini dah. Cat dah siap. Hari tu dia belum cat lagi ni sini ni. Memang berubah lah. Berubah betul. Dia buat dua tema tu depan kuning, belakang coklat. Ya, Cantik tu. cantik Alhamdulillah. Ini bahagian depan lah. Bahagian depan ni Inilah rumahku, syurgaku. Rumahku situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa Masuk, Ustaz. khabar? Sihat. Tengok cantiklah rumah ni. Alhamdulillah. Rezeki Allah. Boleh tengok kat dalam. Jemput masuk Ustaz. Jom tu. Ya, baik. Assalamualaikum, Cik. Apa khabar, Cik? Jadi untuk makluman Sal, ini adalah bahagian Datuk Surveyor Haji Rosli Atan, pengurusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang merupakan orang kuat di sebalik di sebalik program penambahbaikan yang kita buat ni. Jadi itu kita tengok dalam ni pun dah cat. Alhamdulillah. Nampak dah ceria. Saya terasa macam raya tu. Ya, Alhamdulillah. Cat raya, tengok suasana ceria. Ni pun dah letak tikar-letak, nampak kan? Kemas lah tu. Yang penting sekali saya dengan mak pun rasa selesa. Mak dia cakap apa-apa tak tengok rumah macam ni? Mak cakap apa? Mak cakap Alhamdulillah syukur. Dia tak sangka lah benda ni boleh jadi macam gini pula. Alhamdulillah. Tu syukur sangat-sangat. Saya tak sangka juga ada juga orang pandang saya kat berdua dengan mak kat sini. Sebelum ni saya usaha tambah rumah. Walaupun buruk pun tak ada api, tak ada air masa tu. Sampai benda ni dah jadi. Sampai orang cakap tak takut ke penduduk situ. Buruk-buruk rumah sendiri. Dah sampai jadi baru macam ni. Tak tahu nak cakap macam mana. Allah saja yang balas. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa keperluan ini boleh hubungi kami. InsyaAllah pihak yayasan boleh membantu. Saya pun dah rasa macam malu lah. Saya kata memang. Ialah malu macam. Ya, saya ada adik-beradik, ada anak saudara. Semuanya boleh tahan jugalah kerja kan. Tapi makcik sendiri pun minta tolong pun. Tak tahulah sampai orang luar. Hamba Allah. Tapi insyaAllah sebenarnya itulah yang Datuk dan tim Datuk selama kini usahakan, iaitu Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni sentiasa membantu golongan asnaf, golongan memerlukan. Jadi itu sebabnya kalau siapa yang ada masalah dekat luar sana memang tak segan situ, inilah tempat mengadu. Yayasan Budi Ihsan Malaysia di Malaysia ni insyaAllah kita akan bantu. Ya, Yayasan Budi Ihsan Malaysia sebagai pelengkap pada usaha-usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan. Kami hanya melengkapi sahaja. Mana yang terkurang kami tambah. Kami bukanlah NGO yang besar, kecil saja, tapi fungsi dia untuk melengkapkan apa yang dibuat oleh pihak kerajaan. Pertama sekali saya betul-betul bersyukur dan rasa berterima kasih pada pihak Yayasan Budi Ihsan yang kerana dialah sebagai pencetus hingga terjadinya impian Kak Sal ni untuk memiliki sebuah rumah yang agak selesa. Lebih sangat daripada selesa. Susah nak dikatakan, nak digambarkan. Macam mimpi lah, tidur dalam mimpi. Dapat tilam tebal 10 inci ke 20 inci kan. Biasa tidur terlantai kan. Ini kita tidur
Ya Allah, Tuhan sajalah yang tahu. Saya pun memang tak tercakap lah. Memang terima kasih lah sangat banyak-banyak lah pada yang membantu semua pihak. Di kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu usaha yang dilaksanakan ini, khususnya kepada pihak GMS, iaitu Persatuan Penduduk Jalan Muhammad Saleh, serta penduduk-penduduk kampung yang sejak dari awal proses ini mereka telah berada di sini membantu kami. InsyaAllah kami akan menjelajah ke tempat lain juga untuk membantu mana-mana rumah asnah yang dhaif. Bantu, jangan bercakap, tapi buat. Macam TV Hal Hijrah ni, datang interview saya, tak sampai sebulan saya ingat. Saya pun tak harap, ada, tak ada. Tapi tiba-tiba datang kak, iya ke? Lulus pula, iya ke? Kan nak datang tak elok, tak jadilah tu. Tapi yang lain diharap, yang lain yang datang. Dah macam durian gugur dah, berdepuk jatuh. Walaupun telah dibangunkan oleh yayasan, tapi kita dapati ada banyak lagi kosongan, banyak lagi ruang-ruang yang kami boleh terus sama membantu kerjasama supaya kurang kami dapat memberikan sedikit kerjasamalah kepada yayasan. Kalau yayasan itu datang daripada luar ke Pontian, ke daerah ini bertanggup membantu, maka apa salahnya kami yang memang anak jati di sini terus sama membantu. Tuan saya maklum kita Malaysia ni walaupun dia tak berbesar, tapi alhamdulillah orang yang boleh katakan tak ada mati kelaparan, tapi mati kelebih makan tu ada saya ingat. Sepanjang saya meninjau di kampung-kampung, program ini sangat baiklah sebab ramai orang yang daif sekarang ni, walaupun duduk dalam negara yang makmur ni kan ramai susah, kalau kita tak terjun ke destinasi yang itu memang kita tak tahu. Nama je My House, harta wakaf untuk semua. Mana kita dalam dunia ni tak semestinya berlapar ataupun tak wajiblah maknanya berlapar. Tapi memang baguslah ikut contoh My House ni lah sebab dia tak pilih kasih. TV Hijrah memang best. Siapa tak nak TV Hijrah memang rugi. Kami ingin menyeru kepada mana-mana orang perseorangan, agensi maupun pihak syarikat korporat yang ingin turut serta bersama-sama kami dalam usaha yang murni ini, iaitu untuk membaiki rumah-rumah asnah yang dhaif, sila hubungi kami. Apabila datangnya ujian, ada masanya kita tegak, ada masanya kita rebah, ada masanya kita berjaya, ada masanya kita gagal. Namun demikian, janganlah kita berputus asa. Tetapi sebaliknya kuatkan semangat, cekal dan tabah sehingga mencapai kejayaan. Ingatlah, dalam setiap rezeki kita ada hak orang lain. Satu tujuan, satu semangat, berkongsi kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.